Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk hari ini kita nak belajar mengenai nombor kompleks. Bab 3 sebenarnya ni. Okey, tapi ini bab yang senang, paling senang cikgu rasa. Okey, nombor kompleks. Apa yang dikatakan nombor kompleks? Kenapa kompleks sangat nombor tu? Okey. Nombor ni kompleks sebab dalam nombor ni ada nombor khayalan. Okey, macam mana dikatakan nombor kompleks? Dipanggil nombor kompleks ni kita kenal sebagai Z. Okey. Di mana dia tulis dalam nombor kompleks ni, cikgu terus bagi contoh. Okey, contoh dia nombor kompleks dia ialah 2 tambah 3i. Okey, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 3 tolak 5i. Contoh yang ketiga, 7 tambah 11i. Contoh yang keempat, 8 tolak 12i. Okey, dalam 4 contoh ni, ini adalah semuanya adalah termasuk dalam golongan nombor kompleks. Okey, istimewanya nombor kompleks ni, kenapa kita panggil dia sebagai nombor kompleks? Apa yang kita boleh tengok persamaan dia dekat sini ialah setiap nombor ni, kita tak kisah ada tambah atau tolak, tapi yang penting dalam nombor ni ada huruf I. Okey, semua dalam ni ada huruf I. Apa maksud I? Okey. So, inilah yang dikatakan nombor kompleks, kena ada I, di mana dia gabung. Nombor kompleks ni digabung. Yang tak ada I ni kita panggil sebagai nombor nyata. Nombor nyata. Ini ialah nombor nyata. Okey. Yang ada I ni, sebelah ada I ni, semua sekali ni kita panggil sebagai nombor khayalan. Nombor khayalan. Okey. So, nombor nyata campur dengan operasi tambah atau tolak dengan nombor khayalan kita panggil sebagai Z. Z tu apa? Z tu ialah nombor kompleks. Okey, itu part yang pertama, nombor kompleks. Jadi kita dah tahu nombor kompleks ni terdiri daripada nombor nyata dan nombor khayalan. Sekarang ni cikgu nak kita belajar mengenai nombor khayalan. Kita fokus pasal nombor khayalan. Apa yang dikatakan nombor khayalan? Macam mana nombor khayalan? Okey. I ini apa tadi kan? Okey, nombor khayalan. Okey, nombor khayalan. I. Apa maksud I? Ini I ya. I ialah sama dengan punca kuasa 2 negatif 1. Punca kuasa 2 negatif 1, kalau kita tekan kalkulator, tak wujud negatif 1. Max error. Dia jadi max error. Jadi kita nak wujudkan dia. Kita jadi khayalan ni dia. Kita khayalkan dia. Kita jadikan dia sebagai I. Kita umpamakan dia punca kuasa negatif 1 ni sebagai I. So kalau I kuasa 2, kita kuasa 2 kanlah dia. So bila ini kita kuasa 2 kan dia, kita tekan kalkulator, nampak sini. Negatif 1 punca kuasa 2 Kenapa max error lagi? Sepatutnya salah ni. Okey, ini I kuasa 2. Bila yang ni kuasa 2 kan 2 juga, dia punca kuasa dengan kuasa hilang. Dia jadi negatif 1. I ialah punca. Kalau I saja, dia akan jadi punca kuasa negatif 1. Kalau I kuasa 2, dia akan jadi negatif 1. Okey, ini awak kena ingat. Wajib ingat. Memang dia sangat banyak kita guna. Okey. Jadi sekarang ni, untuk hari ni, cikgu nak awak buat muka surat 2, 3 dan 5. Okey, kalau kita tengok muka surat 2 ni, cikgu huraikan sikit dia punya contoh. Selesaikan persamaan kuadratik yang berikut. Okey, dia kata kalau X kuasa 2 sama dengan 9, X sama dengan berapa? So, kita kena punca kuasakan dia. Okey, sama juga dengan ni. Kalau X kuasa 2, 4. So, kalau X sahaja, kita alihkan dia, kita jadikan punca kuasa 4. So, tekan saja kalkulator. Punca kuasa 4 sama dengan 2. Punca kuasa 4 sama dengan 2. So, kita tulis jawapan dia 2. Selesai. Okey, yang sebelah sini pula, okey, macam yang ni atas tadi, X kuasa 2 sama dengan 9. Ini X kuasa 2 sama dengan negatif 9. Kalau X sama dengan punca kuasa negatif 9, berapa? Dia akan jadi 3i. Kenapa dia jadi 3i?
Sebab dalam ni ada negatif. Dia sama. Okey, dia sama. Cuma beza dia ada negatif. Kalau ada negatif, kita letak I. Tambah I. Okey. Sama juga dengan yang ni. Ini sama kan 4 dengan 4. Sama ada negatif. So, dia akan jadi 2I. Okey. Okey. So, yang lain pun sama je semua. Awak buat. Okey, untuk yang ni pula. Okey, yang ni pula dia kata lengkapkan jadual berikut. Okey, dia kata kalau I sama dengan punca kuasa negatif 1, 2I sama dengan punca kuasa negatif 4. Macam mana jadi 2 jadi 4? Kita kuasakan 2 ni. 2 ni dijadikan 2 kuasa 2. Okey. Ada negatif sebab ada I. Huruf I maksudnya ada negatif. Mesti ada negatif. Nah, kalau ada I mesti ada negatif. So, 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Okay, jadi 9. So, kita tulis 9 dalam ni. Itu cara dia. So, buat dan yang lain tu. Okay, lepas tu yang ni pula. Tuliskan yang berikut sebagai nombor khayalan. Tadi cikgu dah bagi tahu nombor khayalan mesti ada huruf I. Okay, so ini kita dah tahu dia jadi. Ini sebenarnya kalau nak senang kamu buat macam ni. Negatif 1 darab dengan 2, 5, 6. So, ataupun terbaliklah kita tukar. Dia akan jadi 2, 5, 6 darab dengan negatif 1. Okey, so 2, 5, 6 ni awak carilah guna kalkulator. Punca kuasa 2, 5, 6 sama dengan 16. Okey, awak tekan tu awak dapat 16. So, awak tahu negatif 16. 16. Ini punca kuasa negatif 1 kan kita tahu I. Kan cikgu bagi tahu tadi. Yang ini punca kuasa negatif 1 ialah I. So, kita tulis je huruf I. Okey, kalau yang B pun sama juga. Kita tulis punca 225 darab dengan punca kuasa negatif 1. Okey, so tekanlah kalkulator 225. 225. 15. So, tulislah. 15 ini I. Okey. Itu je cara dia. Semua yang lain tu sama. Okey, lepas tu muka surat 5. Muka surat 5 pun sama juga. Muka surat 5. Cara dia. Okey, cara dia cikgu tunjuk Cara dia yang ni dia akan jadi 121 per 4 darab dengan tuliskan berikut sebagai nombor khayalan. Sama juga yang mesti ada I. Negatif 1. Ni kan ada negatif, darab negatif. Okey, so ini kita tekan kalkulator lah. Macam mana tekan kalkulator untuk pecahan. Kita kena mesti buat ada kurungan. Kalau pecahan mesti ada kurungan. 121 pecahan 4. Okey, lepas tu tekan sama dengan. Okey, kalau keluar macam ni kita tekan shift, tekan A, B, C. Baru dapat 11 per 2. 11 per 2. Ini dia akan jadi I. Okey, dia suruh tukar dalam bentuk nombor khayalan mesti ada huruf I. Okey, so good luck buat yang lain